Okey, kemudian kita tengok pula faktor-faktor penyumbang untuk memulakan perniagaan. Yang pertama sekali modal, kedua kena ada kemahiran, ketiga lokasi yang sesuai, keempat pemasaran, kelima bantuan profesional, keenam latihan dan yang ketujuh stok. Okey. Modal permulaan bagi sebuah perniagaan tu sangat penting. Okey, duit, wang tunai, alatan, stok. Jadi usahawan ni kena adalah modal yang mencukupi untuk membiayai perniagaan. Sekiranya tak cukup, usahawan boleh dapatkan sumber pembiayaan daripada MARA ataupun Tekun Nasional. Okey, kemahiran seorang usahawan tu kena ada kemahiran dan pengetahuan dalam bidang perniagaan lah. Okey. Ini sangat penting kalau awak tak ada kemahiran berniaga, awak susah untuk menjalankan perniagaan. Sebab itu kena penting. Kemahiran dalam bidang perniagaan ni sangat penting untuk seseorang usahawan. Selain daripada tu, kemahiran penggunaan teknologi maklumat pun penting juga. Okey, untuk meluaskan rangkaian perniagaan, mengukuhkan kedudukan kewangan dan sebagainya. Okey, lokasi yang sesuai. Okey, lokasi yang sesuai, pemilihan lokasi yang sesuai ni sangat juga penting kepada seseorang usahawan untuk memulakan perniagaan. Okey, kenapa? Sebab lokasi yang sesuai ini dapat menentukan sama ada lokasi yang dipilih itu berpotensi untuk meraih keuntungan ataupun tak. Okey, kat sini ada 4 ciri lokasi yang sesuai, iaitu pertama sekali ialah tempat yang mempunyai tumpuan ramai. Yang kedua, berhampiran dengan pelanggan dan pembekal. Yang ketiga, terdapat kemudahan infrastruktur. Dan yang keempat, mudah dikunjungi. Okey, dah bila berhampiran dengan pelanggan dan pembekal, dia mudah dikunjungi lah. Maknanya bukanlah terletak dekat yang tak ada jalan raya dan sebagainya. Mudah dikunjungi itu maksudnya dekat tepi jalan raya. Okey. Kemudian yang keempat, stok. Okey, usahawan harus bijak menguruskan stok untuk mengelakkan modal terikat pada stok. Tak boleh beli stok terlalu banyak sehingga lambat untuk tukar kepada wang tunai. Jadi seorang usahawan tu kena tahulah macam mana nak uruskan stok, sebab stok ni ada dua jenis. Satu stok bergerak pantas, satu lagi stok bergerak perlahan. Okey, ni adalah contoh stok yang bergerak pantas. Stok bergerak pantas ni dia cepat rosak, lepas tu hari-hari orang cari dia. Macam makanan lah. Okey, sayur, ikan, roti. Itu stok bergerak pantas yang hari-hari kita kena beli stok baru. Okey. Macam cikgu cakap tadi lah, ada dua jenis stok. Stok bergerak pantas dan juga stok bergerak perlahan. Kalau stok bergerak perlahan ni, contoh dia macam perabot dengan kereta. Kadang-kadang satu hari satu orang beli. Kadang-kadang tak ada orang beli perabot. Perabot ni biasa orang beli beberapa tahun sekali. Macam tu juga kereta, orang beli 5 tahun sekali baru orang beli kereta. Tu maksud stok bergerak perlahan. Stok bergerak perlahan juga dia tidak mudah rosak ataupun tidak ketinggalan zaman sekiranya disimpan lama. Okey, latihan. Usahawan perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Okey, dan juga ciri-ciri keusahawanan untuk menjadi seorang usahawan berdaya maju dan berdaya saing menerusi latihan-latihan. Tak semestinya bila once awak dah jadi usahawan, awak tak perlu nak masuk bengkel-bengkel ataupun kelas-kelas. Okey, kalau awak tengok banyak NGO ataupun banyak agensi yang buat bengkel-bengkel dan juga kelas-kelas untuk para usahawan menimba ilmu. Okey. Banyak latihan, contoh macam pengurusan aliran tunai, perakaunan dan pengurusan kewangan, pengurusan stok dan inventory, pengurusan sumber manusia, itu semua seorang usahawan kena tahu. Sebab itu latihan yang berpanjangan membantu seorang usahawan meningkatkan kemahiran dan juga ilmu pengetahuan dalam diri dia.
Okey, antara kepentingan latihan kepada usahawan, yang pertama dapat memberi dorongan supaya usahawan dapat mengemukakan rancangan dan tindakan untuk memulakan sesuatu projek perniagaan dan perusahaan. Yang kedua, dapat memberi motivasi kepada usahawan ke arah mencapai matlamat dalam memajukan perniagaan. Dan yang ketiga, membolehkan usahawan mengikuti perkembangan teknologi terkini, memperbaiki mutu dan kualiti produk supaya mampu bersaing di pasaran terbuka. Okey, pemasaran pula ialah strategi atau proses kaedah yang berkesan untuk menyalurkan barang dan perkhidmatan kepada daripada pengeluar kepada pengguna. Okey, jadi seorang usahawan ni kena tahulah macam mana nak pasarkan dia punya produk. Okey, ini kerana dengan adanya pemasaran, ia dapat membantu usahawan meningkatkan jualan produk serta memperolehi keuntungan tinggi. Kedua, membantu usahawan melakukan penjenamaan semula suatu produk yang dapat memberikan satu imej baru kepada pengguna di pasaran. Yang ketiga, membantu usahawan memperkenalkan produk sedia ada di sesuatu pasaran yang baru. Dan yang keempat, memastikan produk yang dihasilkan oleh usahawan akan sampai ke tangan pengguna. Okey, usahawan pula kena ada strategi pemasaran. Okey, strategi pemasaran ni dia ada dua. Satu, sasaran pasaran, satu lagi campuran pemasaran. Sasaran pasaran ni maksud dia usahawan kena tahu siapa kumpulan pengguna yang akan menggunakan produk ataupun perkhidmatan dia. Dia kena ada target market. Tu maksud sasaran pasaran. Kalau campuran pemasaran ataupun kita kata sebagai mix marketing, terdiri daripada produk, tempat, harga dan promosi. Ini cikgu pun dah pernah terangkan banyak kali rasanya. 4P, product, place, price and promotion. Combination mix marketing ataupun campuran pemasaran ini sangat penting untuk menjayakan sesuatu perniagaan. Bila usahawan mengeluarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti, dapat memilih tempat yang sesuai untuk memasarkan produk dan perkhidmatan. Bila dia menetapkan harga yang sanggup dibayar oleh pengguna dan menjalankan promosi yang berkesan, insya-Allah produk dia akan berjaya. Akhir sekali, bantuan profesional merupakan sokongan dari segi bentuk kewangan ataupun bukan kewangan yang disediakan oleh agensi kerajaan dan badan berkanun. Awak boleh tengok kat dalam buku teks. Agensi-agensi kerajaan dan juga badan-badan berkanun yang menyediakan bantuan kepada usahawan-usahawan di Malaysia. Yang terakhir sekali ialah kelebihan berniaga sebagai satu peluang kerjaya. Usahawan dia ada peranan yang sangat besar pada diri dia, kepada masyarakat dia dan juga kepada negara. Kerjaya dalam bidang perniagaan juga banyak memberi faedah kepada matlamat peribadi, objektif perniagaan dan keberuntungan perniagaan. Pertama sekali, matlamat peribadi. Matlamat peribadi, biasanya usahawan kena tahu kenapa dia nak menjadi seorang usahawan. Biasanya dia akan kata usahawan adalah keusahawanan ini adalah punca untuk dia mencari rezeki dan menyara kehidupan diri dan juga keluarga dia. Jadi dia kena pandai menguruskan masa yang fleksibel dan juga selain daripada itu, kerjaya dalam bidang perniagaan juga dapat membentuk personaliti seorang usahawan. Ini kerana bila dia menceburi dunia perniagaan ni, dia akan menghadapi dugaan dan cabaran yang dia sendiri takkan jangka. Jadi sikap yakin diri dan juga ketabahan usahawan mengharungi cabaran boleh mendorong usahawan untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Objektif perniagaan pula, tujuan. Kenapa perniagaan itu dijalankan?
Biasanya untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak masyarakat. Okey, jadi seorang usahawan tu dia merupakan seorang yang kreatif serta dinamik lah untuk menghasilkan pelbagai produk dan juga perkhidmatan yang berkualiti untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak pelanggan. Keberuntungan perniagaan. Okey, bidang usahawanan ini memainkan peranan yang penting. Okey, setiap produk dan perkhidmatan yang dipasarkan wujud atas daya usaha seorang usahawan. Okey, jadi keberuntungan perniagaan kepada seseorang usahawan. Okey, kenapa? Jadi seorang usahawan itu akan mendapat sumber manusia yang mempunyai kepakaran dan pengalaman. Okey, dia dapat meluaskan pasaran, memantapkan imej perniagaan, melaksanakan tanggungjawab sosial dan akhir sekali penggunaan peralatan dan teknologi yang terkini. Ini adalah keberuntungan perniagaan kepada seseorang usahawan tu. Okey. Kenapa? Maksudnya kenapa perniagaan itu penting kepada seorang usahawan. Okey, itu sahaja untuk bab 5 persediaan menjadi usahawan.